Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Ahad, hari Minggu, hari holiday dan nampaknya kepada anda yang baru saja bersama-sama kita di Alam Maya, saya Nazlin Rahman, pengacara anda pada Ahad pagi ini. Apa? Tidak. Ini bukan jalan-jalan cari makan. Kita jalan-jalan cari kebenaran. Dalam kita menunggu Majlis Pelancaran Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021 hingga 2030 dan juga hari keramat untuk anda semua, Anugerah Perdana Rukun Tetangga 2021. Dan nampaknya daripada live chat kita di sini semakin rancak dari pagi, anda semua sudah pun memberikan kami salam perpaduan. Terima kasih. Ada yang hantar senyuman, ada yang hantar heart and love juga, sarang heyo begitu. Jadi terus hantarkan komen-komen anda kepada kami. Kita rancakkan pagi ini menjelang majlis pelancaran kita yang alhamdulillah saya difahamkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan bersama-sama kita untuk sama-sama melancarkan pelan pemerkasaan dan juga anugerah perdana kita pada tahun ini. Jadi, kita akan memulakan dengan sedikit santai begitu. Kita nak cerita-cerita kat kopitiam kita sikit secara maya. Apa nak buat, kita masih sedang memerangi COVID-19. Jadi walaupun jauh di mata secara maya tapi tetap dekat di hati. Dan untuk kita mendekatkan lagi diri kita bersama anda semua, saya ada dua jemputan istimewa untuk kita bercerita santai tentang pelan pemerkasaan kepimpinan komuniti Rukun Tetangga 2021 hingga 2030 ini. Baiklah, kita bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Indra Nuridah binti Abdul Rahim, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, diiringi oleh Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Halim bin Hassan, Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Assalamualaikum. Silakan Tuan Haji. Silakan yang berbahagia, Datuk. Waalaikumsalam, Nas. SOP tetap dijaga kan? InsyaAllah. Macam kita berbicara dalam kapal angkasa begitu. Kita jaga kita. Kita jaga kita, lindungi diri untuk lindungi Malaysia kan? Ya. Jadi saya nak ucapkan wakil daripada rakyat Marahin yang bukan ahli rukun tetangga tapi tabik hormat kepada anda individu-individu yang mengorbankan masa dan juga tenaga demi kesejahteraan komuniti begitu. Jadi nak cerita santai sikitlah. Setakat ni yang saya tahu, Tuan Haji Abdul Halim kita sudah pun berkhidmat 28 tahun bersama Jabatan Integrasi ya. Ya. Begitu sayang dengan perpaduan dan Malaysia? Ya. Alhamdulillah. Jadi di sini saya nak bertanya kepada yang berbahagia Datuk Nuridah dulu ya. Rukun tetangga ni telah mengalami beberapa perubahan konsep sepanjang kewujudannya sejak, kalau tak salah saya, 1975, betul? Betul. Woi, lagi tua dari saya rukun tetangga ni. Dahsyat. Jadi apakah perancangan atau hala tuju kementerian untuk memperkasakan dan memperkukuhkan rukun tetangga ni? Bagi saya, rukun tetangga adalah nadi komuniti dan negara kita. Silakan yang berbahagia, Datuk. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam ceria ya, salam perpaduan semua. Okey. Bila kita bercakap berkenaan dengan rukun tetangga, sebenarnya kita tak boleh lari daripada komuniti. Okey. Jadi kalau kita tahu daripada 1975 lagi rukun tetangga tu kita dah tubuhkan. Kalau Nas kata tadi lebih tua daripada Nas. Ui. Okey, saya tua sikit daripada rukun tetangga. Oh iya ke? Alamak, nak bagi tahu. Siapa suruh bagi tahu? Jangan bagi tahu. Alright. Jadi bila kita lihat macam mana peranan rukun tetangga ni daripada 1975, peranan di dalam komuniti. Jadi dengan tertubuhnya Kementerian Perpaduan pada 10 Mac tahun lepas 2020, usaha untuk kita memperkasakan komuniti rukun tetangga ni, kepimpinan rukun tetangga tu dah bermula daripada bila kita tubuh kementerian, kita dah bermula. Maksudnya bila kita lihat apabila dasar perpaduan kita lancarkan, blueprint tindakan perpaduan kita lancarkan, dah kita tengok peranan di situ, kita dah nampak di mana peranan komuniti diletakkan. Itu kan dia. Dalam perpaduan. Jadi inilah usaha kita cuba supaya nanti komuniti rukun tetangga itu sendiri akan tahu hala tuju kita nak ke mana. Daripada dasar ada blueprintnya, ada pelan tindakan dan kita nak perkasakan supaya apa yang kita rancang dapat kita laksanakan sampai dirasai impak dia kepada
akar umbi lah kepada itu yang penting di sini. Jadi saya nak cakap terang sebagai rakyat Marhain yang biasa, saya teruja bila saya melihat Kementerian Perpaduan Negara menyusun strategi dan pelan tindakan yang diwawarkan dengan dasar perpaduan negara. Tahniah diucapkan kepada ahli-ahli Kementerian Perpaduan Negara, mesti kerja keras tu nak menyediakan strategi dan juga pelan tindakan. Dan saya sangat teruja bila program pertama untuk menzahirkan dasar perpaduan negara ni ditumpukan kepada rukun tetangga dan juga komuniti. Jadi kat sini saya pun nak tanya, anugerah rukun tetangga ni juga diadakan 2 tahun sekali kalau tak salah saya, ya? Ya. 2 tahun sekali. Setakat ni kan? Ya. Jadi apakah signifikan anugerah ini terutamanya kepada yang kat luar sana? Dari pagi ni dah bersedia dah untuk melihat siapakah yang mengungguli pada tahun ini? Saya jawab ke Tuan Haji jawab? Silakan. Kalau Tuan Haji nak jawab pun boleh juga. Okey, pertamanya terima kasih Nas. Pada pagi ini ceria nampaknya. InsyaAllah. Signifikan yang kepada rukun tetangga seperti yang Nas sebutkan tadi, anugerah ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Tapi inilah kali pertama sebenarnya anugerah ini dilaksanakan di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Selalunya di bawah jabatan? Selalunya di bawah jabatan yang pada waktu itu di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ya, saya. Anugerah ini tujuannya untuk kita mengiktiraf rukun tetangga yang cemerlang di dalam melaksanakan ataupun menjalankan program-program terutama di peringkat komuniti. Untuk makluman Nas, rukun tetangga ni merupakan suatu pertubuhan sukarela. Mereka melaksanakan tugas, tanggungjawab, peranan di dalam komuniti ini secara sukarela Nas, tanpa mendapat apa-apa bayaran dan sebagainya. Jadi itu datang daripada hati, daripada kemahuan mereka sendiri untuk berkhidmat kepada masyarakat di dalam komuniti masing-masing. Jadi mereka laksanakan secara sukarela, dan anugerah ini merupakan pengiktirafan dari kementerian terhadap rukun tetangga ini, dan ada banyak kategori yang telah kita buat, yang telah kita laksanakan, dan mereka bersaing di peringkat komuniti, mereka bersaing untuk mendapatkan anugerah ini. Bukan sedikit tenaga dan sebagainya yang telah mereka curahkan untuk mendapatkan hadiah ini, anugerah ini. Tetapi yang penting bukanlah anugerah itu Nas sebenarnya, ya, tetapi komitmen peranan yang telah dimainkan oleh rukun tetangga ini di peringkat komuniti terhadap masyarakat setempat. Itu Nas, ya. Itu betul. Begitu seronok berbicara sampai terturun mas dia begitu. Nasib baik tetap sedarkan SOP. Alhamdulillah. Jadi kat sini saya nak wawarkan juga dan berkongsi pendapat dengan dua tetamu kita kat sini. Kalau kita cerita pasal rukun tetangga ni dan cerita pasal nadi komuniti, ya. Jadi setiap apa yang terjadi dalam komuniti, saya nak sarankan kepada wakil rakyat, kalau nak minta maklum balas, pergilah dekat rukun tetangga. Daripada kucing hilang, tinggallah kepada alamak, Makcik Senah hari tu kena rompak, apa jadi kat dia dan sebagainya. So setiap apa yang terjadi dalam komuniti, rukun tetangga lah yang tahu. Jadi saya difahamkan rukun tetangga ni, kalau kita fikir secara amnya pun, kita fikir tentang keselamatan secara komuniti. Adakah itu dasarnya? Dan sebab Tuan Haji pun dah bersama 28 tahun kan. Jadi kita nak tanya kepada yang veteran di sini, dasar dimulakan adalah kejiranan. Jadi macam mana struktur atau sejarah perkembangan rukun tetangga di Malaysia? Terima kasih Nas. Memang betul, di peringkat awal penubuhan rukun tetangga ini, skim rukun tetangga pada waktu itu pada tahun 1975. Dasar dia, konsep dia pada waktu itu merupakan keselamatan. Memang keselamatan. Sebab baru saja diumumkan rukun negara, dan kita baru saja berlaku pergolakan, ya, dalam negara kita pada waktu itu. Betul. Itu berdasarkan situasi semasa pada waktu itu. Memang hasrat kerajaan pada waktu itu. Sebenarnya rukun tetangga ni dimulakan pada tahun 1975, Mas, ya. Oleh dilancarkan oleh Perdana Menteri kita yang kedua, Allahyarham Tun Razak, di kampung Kesipilih pada tahun 1975. Dan tujuan pada waktu itu ialah untuk melibatkan masyarakat penduduk dalam kawasan masing-masing untuk menyumbang ataupun bersama-sama dengan pihak kerajaan bagi menjaga keselamatan
di kawasan komuniti masing-masing. Dan kemudiannya ianya berubah daripada satu konsep ke satu konsep sesuai dengan tuntutan masa, dan selepas keadaan negara menjadi semakin tenang, semakin selamat, jadi pada tahun 1982 konsep itu ditukar kepada kejiranan, mengukuhkan kejiranan di dalam kawasan komuniti. Tapi keselamatan masih diutamakan. Masih lagi menjadi teras sehinggalah ke tahap ini masih lagi menjadi salah satu teras kepada rukun tetangga. Namun rukun tetangga telah bergerak daripada kejiranan kepada pembangunan komuniti, kepada kebajikan dan sebagainya. Begitu. Kalau saya boleh tambah sikit. Sila. Dia bila kita mula ditemukan evolusi itu tidaklah, maksudnya apabila satu konsep berubah, dia tidak meninggalkan konsep yang tu, dia memperluaskan peranan tu, keselamatan, kejiranan, dan sesuai dengan keadaan keperluan pada ketika itu, kejiranan, and then sekarang keselamatan pun masih ada, and then sampailah kepada tahun 2021 ni kita nak perkasakan komuniti untuk, kalau kita tengok masa kita macam mana kita sesuaikan KRT tu kan dengan kehendak semasa, masa kita COVID kan, masa kita tahun lepas, tahun ni kita ada isu dari segi kekangan juga di Barisan Hadapan nakkan PPE tu kan. So KRT sukarela, kita akan bagi sukarela menyediakan. So maksud tu kita nak nampak, kita nak KRT kita boleh menyumbang kepada komuniti kita bersesuaian dengan kehendak. Jadi pada ketika itu. Boleh saya tanya tak, kalau dengan rangkaian yang bagus ni kan, lebih senang untuk kita, orang kata, mengaktifkan apa-apa, kalau katakan wabak COVID-19 tiba-tiba ada red zone di sana dan sini, adakah rukun tetangga menjadi paksi utama untuk kita aktifkan apa-apa acara atau apa-apa direktif daripada kerajaan? Macam contoh, masa kita dalam kempen-kempen pencegahan, kita ada Haji, RT on Wheels, kita panggil apa? RT on Wheels, Info on Wheels, ataupun dia ada maksud hebahan-hebahan, kita kan RT melaksanakan hebahan-hebahan dalam komuniti masing-masing. Jadi kalau kita ada 8,274 KRT sekarang ni kan di seluruh Malaysia, dengan 200 lebih daripada 200,000 220,000 lebih daripada 200,000 ahli jawatan kuasa. Jadi kita bayangkan macam mana kita boleh gunakan, perkasakan dia untuk menyampaikan apa-apa saja maklumat kita kepada network yang sangat penting untuk to disseminate information, menyampaikan maklumat yang relevan kepada penduduk setempat. Wah, okey. Jadi kita nampak perkembangan rukun tetangga sejak 1975 sampailah sekarang, dan sekarang dengan direktif kementerian juga. Jadi jabatan juga kira diperkasakan lah ya, Tuan Haji? Ya, betul. Okey. Jadi bagaimana untuk kita pastikan KRT ni dia kekal relevan dalam masa sekarang, terutamanya sekarang dengan kuasa IT yang kita ada. Jadi mungkin maklum balas daripada Datuk dan juga Tuan Haji. Silakan Datuk. Okey, yang ni yang kita bagi tahu tadi, untuk kekal relevan, kita kena KRT kita ni ataupun kementerian sendirilah sebagai teraju, dan jabatan sendiri sebagai teraju, kita kena sentiasa menyediakan kepimpinan komuniti kita ni dengan sentiasa bersedia untuk berubah kepada keperluan semasa. Jadi sebab itulah kalau kita tengok dalam usaha-usaha teraju kami lah, kemudi utama kami kan, ada Wahmat Menteri, Wahmat Timbalan Menteri, KSU, so dah memberikan satu direction, hala tuju yang jelas kepada kami, kepada di kementerian, kepada jabatan, macam mana kita nak bawa KRT ni. Sebab tu yang hari ni kita nak lancarkan pemerkasaan tu, maksudnya kita dah tengok untuk sebab 2021 sampai 2030 kan, jadi kita dah tengok, maksudnya kita dah nampak kita sama juga, maksudnya bila kita lancarkan dasar digitalisasi, so kita masukkan juga di mana peranan KRT tersebut, ataupun di mana digitalisasi tu kita boleh gunakan di dalam kita nak menggerakkan KRT kita. Bagus. So kita rangkumkan, maksudnya kita melihat senario tersebut supaya KRT kita ni akan sentiasa boleh berubah daripada masa ke semasa, dia boleh
menyesuaikan dengan keperluan semasa. Keperluan semasa ya. Itulah dia, kalau dulu anak-anak kita boleh biarkan je naik basikal pergi mana, janji sebelum maghrib kita boleh balik. Tapi sekarang ni terutamanya di kawasan bandar ya. Wow, kita kena pesan kepada jiran kita, kau tengok-tengok anak aku dan sebagainya. Kalau dulu tak kisah, sekarang lebih prihatin lah, lebih prihatin, terutamanya dengan rangkaian rukun tetangga yang diperkasakan. Nak bertanya, mungkin saya tambah sedikit soal relevan tadi Nas. Ya, seperti yang Datuk dah sebut, relevan ni dunia untuk kita kekal relevan, kita perlu berubah, bersesuaian dengan keperluan dan juga kehendak semasa. Jadi dari segi arti juga, kalau di awal dahulu konsepnya konsep keselamatan, tetapi sekarang ini di dewasa ini konsep keselamatan itu terus dikekalkan, tapi pendekatan bagaimana untuk menjadikan kawasan kediaman itu, kawasan setempat masing-masing, perumahan masing-masing menjaga keselamatan perlu disesuaikan dengan keperluan dan kehendak semasa. Jadi untuk kekal relevan, KRT kepimpinannya perlu diperkasakan, perlu dimantapkan, dan pendekatan yang digunakan perlu sesuai dengan keperluan semasa, dan itulah pelan permekasaan yang kita laksanakan ini bersesuaian dengan keperluan dan kehendak semasa. Itu yang penting. Jadi sebelum kita teruskan wawancara ni, saya kesian begitu teruja Tuan Haji bercerita yang sampai mikrofon dia tercabut ni. Sekejap saya pasangkan sikit. Kesian nanti Tuan Haji berbicara kan, orang tak dengar. Terima kasih Nas. Itulah dia. Siapa prihatin? Nazruddin Rahman. Tapi kat sini saya nak bertanya juga tentang halangan atau kesukaran dalam melaksanakan pelan-pelan yang telah direncanakan. Jadi macam mana Tuan Haji? Apakah halangan utama atau kesukaran utama buat rukun tetangga masa kini? Kita tidak menyatakan sebagai halangan, tetapi mungkin cabaran yang perlu kita hadapi. Dan tentulah ya, kalau dalam era sekarang dengan COVID dan sebagainya, perkara utama sekali dalam konteks ekonomi kan. Jadi KRT, cabaran yang kita hadapi, kita perlu menyesuaikan dengan keperluan dan kehendak semasa. Dari segi pendekatan yang digunakan komuniti, saya rasa antara cabaran yang kita perlu hadapi ialah bagaimana untuk menggerakkan komuniti itu sendiri untuk menjaga kawasan mereka, untuk keselamatan mereka, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Kita perlukan menggerakkan komuniti, dan cabaran kita antaranya ialah untuk mendapatkan penyertaan komuniti ini supaya lebih ramai lagi. Memang dah ramai yang terlibat, tetapi lebih ramai lagi yang akan memberi sumbangan kepada lebih sumbangan lah ya. Ya, perlukan sumbangan. Jadi bukan untuk mereka yang baru saja bersama-sama kita di Alam Maya. Assalamualaikum yang baru saja bersama kita. Kita sedang berbicara dengan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara yang berbahagia Datuk Indra Nuridah binti Abdul Rahim, dan juga Tuan Haji Abdul Halim bin Hassan bersama-sama kita. Siapa tak kenal yang berbahagia Tuan Haji ni, Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Dan bila saya dengar Tuan Haji cerita pasal cabaran ni kan, saya mengaku jugalah sebagai mantan Presiden Persatuan Penduduk Temasya Glen Mary. Apa khabar Tuan Mary? Glen Mary, cewa. Apa lagi minta sokongan kat sana. Jadi antara cabaran yang banyak rukun tetangga hadapi adalah kesukaran untuk membawa penduduk tu menggembleng tenaga bersama-sama. Saya pun tak tahu sebab kita ni ada kawasan bandar dan luar bandar. Jadi menurut yang berbahagia Datuk, macam mana? Ada perbezaan ke antara interaksi rukun tetangga luar bandar dan juga dalam kawasan bandar? Ini pendapat saya lah kan, sebab berbeza dari segi population tu sendiri, populasi tu sendiri lebih kompleks di bandar kan dengan di luar bandar. Tapi sudah tentunya bila sesuatu perkara yang dibuat secara sukarela, cabaran tu dia tinggi sikit kan. Betul. Jadi sebenarnya macam Tuan Haji sebut tadi lah, macam mana kita nak menggerakkan keseluruhan ataupun lebih besar lagi komuniti untuk bergerak dalam perkara-perkara yang sukarela. Itu adalah cabaran sebenarnya, bukan halangan kepada kita. Tapi dalam masa yang sama juga, kita juga, saya juga contoh sebagai anggota kementerian sendiri, Tuan Haji juga sebagai anggota jabatan, kami sendiri kena memahamkan
struktur kami sendiri. Apa yang kita nak buat. Supaya bila kita turun, kita bersama dengan KRT nanti mereka lebih faham. Maksudnya kami kena menyediakan struktur pentadbiran pengurusan kami dahulu supaya memahami apa yang kita nak dengan lebih jelas sampai kepada tindakan. Jadi perkara-perkara tu dia akan kemungkinan lah dari segi cabaran antara luar bandar dengan bandar tu, saya rasa mungkin Tuan Haji lebih ni lah dengan experience dia 28 tahun kan menguruskannya. Antara cabarannya yang saya dapat lihat, kalau kita lihat kawasan bandar ni, density dia atau kepadatan penduduk tu sangat tinggi berbanding dengan kawasan luar bandar. Mungkin ada perbezaan pendekatan di sana. Sila. Okey, di luar bandar ni di luar bandar bagi mereka yang lahir ataupun dibesarkan di luar bandar, kalau saya ni dah memang dah lebih setengah abad Nas, ya. Jadi kalau dahulunya di luar bandar ini kehidupan mereka lebih rapat, ya, bergotong royong, kalau zaman dahulunya mereka laksanakan tugas-tugas itu secara kebanyakannya peranan yang dimainkan oleh komuniti itu bergotong royong, dan masyarakat itu sebenarnya mengenali di antara satu sama lain. Tapi di bandar ianya lebih kompleks, tapi kita perlu menggunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan pada masa ini, dan kita selain daripada soal kompleksiti dari segi masyarakat dan sebagainya, kita juga harus memberi tumpuan kepada golongan muda yang sebenarnya akan menggerakkan apa juga persatuan, termasuklah rukun tetangga ini pada masa hadapan. Ini saya setuju. Jadi kita kena buat pendekatannya, kita kena buat program dan sebagainya yang sesuai dengan golongan muda. Kalau kita buat satu program yang untuk golongan tua, mereka tidak akan berminat. Jadi kita punya di peringkat jabatan perancangan-perancangan haruslah bersesuaian dengan segmen-segmen masyarakat yang ada. Golongan tuanya bagaimana, golongan mudanya bagaimana. Yang saya kagum tu, antara rukun tetangga ada juga yang sangat prihatin mengadakan program untuk anak-anak muda mereka. Mereka adakan mungkin Zumba atau Tai Chi untuk yang golongan tua. Sangat prihatin. Jadi kat sini kita lihat perkembangan semasa macam yang bahagia Datuk ceritakan lah. Kalau dulu kita jerit-jerit je lah, Mak Senang, anak aku mana? Kat rumah dah balik maghrib. Kat rumah kau ke? Sekarang ada WhatsApp group. Begitu kan? Dan juga Facebook dan sebagainya. Jadi harap-harap dengan pelantar-pelantar baru seperti ini dapat terus mengekalkan dan mengeratkan silaturahim antara komuniti yang kita mahu di sini, ya. Jadi untuk kita menggulungkan sesi kopitiam kita di sini, masa pun sekejap aja dah 11.30 begitu je. Saya dah cakap kan, macam tu je masa berjalan. Jadi kat sini mungkin kita nak orang kata gulungkan harapan buat yang bahagia Datuk dan juga Tuan Haji, buat penonton-penonton kita yang semakin banyak, nampak tu, semakin banyak sedang Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Tak sempat saya nak komen-komen begitu banyak di sana, memberikan sokongan padu kepada majlis kita pada hari ini. Dan mungkin harapan anda berdua buat rukun tetangga dan juga arah tuju komuniti-komuniti di Malaysia. Silakan. Saya dulu kan? Okey. Sudah tentu Nas, sudah tentu bila kita bila Yang Berhormat Menteri sendiri menetapkan satu kementerian, kita perlu ada satu dasar perpaduan yang inklusif, yang komprehensif. Kita perlu ada rangka tindakan, blueprint untuk tempoh 10 tahun. Kita perlu ada pelan tindakan, kita perlu ada pelan permekasan. Sudah tentu kita ada kita punya matlamat. Dan kita bermula dengan pelan permekasan rukun tetangga. Sudah tentu matlamat kita jelas. Kita nak, sebab kita tahu rukun tetangga kita besar, base yang sangat besar kan di seluruh negara. Jadi bila kita perkasakan kepimpinan, sebab dia akan kita tahu perpaduan, bila Kementerian Perpaduan ditubuhkan, hasrat perpaduan tu, agenda perpaduan tu kita nak perkukuhkan, kita nak mantapkan kan. Jadi kita nampak tonggak kepada perpaduan tu di akar umbi di komuniti adalah rukun tetangga. Jadi kalau nak tanya hasrat saya nak kami semua, kita semua dapat bekerjasama, sebab
dapat memastikan perpaduan yang kita nak ni, perpaduan dalam kepelbagaian kita ada ni, kita nak dapat kita perkukuhkan dari masa, bukan kita jaga sebab sekarang kita dah perpaduan tu sudah ada, ya, sudah kukuh, tapi kita nak jaga, kita nak pelihara, kita nak kukuhkan lagi. Itu hasrat kita, maksudnya daripada bawah. Daripada itu hasrat saya. Dan satu lagi, kalau pada saya lah, bila kita nak bekerja, bila kita bercakap tentang komuniti, kita cakap dengan perpaduan, bila kita buat, mesti ada passion dia kan. Betul. Baru kita rasa kita buat dengan hati kita. Kita buat. Itulah yang saya hasrat saya sendiri dan hasrat saya kepada semua sekali lah. Satu nilai yang teras lah. Saya harap menjadi teras buat perkembangan rukun tetangga di Malaysia. Kalau kita cakap pasal nilai teras ni, untuk Tuan Haji pula, apakah nilai-nilai teras yang harus dipupuk oleh rukun tetangga buat komuniti? Tentu sekali yang pertama ialah perpaduan. Memang rukun tetangga ni ditubuhkan untuk mengukuhkan perpaduan dalam komuniti. Itu nilai yang pertama yang perlu ada kepada rukun tetangga. Yang keduanya ialah sukarela. Seperti yang saya sebutkan tadi, mereka melaksanakan tugas, peranan dan tanggungjawab yang mereka laksanakan itu secara sukarela. Datang daripada keinginan, datang daripada kehendak, datang daripada hati yang mereka. Dan banyak nilai, Nas, tapi mungkin beberapa yang boleh kita sebutkan, keikhlasan misalnya. Keikhlasan di peringkat komuniti itu dalam mereka menantikan peranan itu sangat penting kepada masyarakat. Bagus. Keikhlasan ini untuk saya sebenarnya nilai utama untuk kita sedia berkhidmat demi negara dan juga komuniti kita, ya. Jadi kita akan feel satu question daripada rakan-rakan media kita. Alhamdulillah kepada rakan-rakan media yang bersama-sama kita. InsyaAllah sedikit masa lagi kita bakal menyaksikan majlis pelancaran Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021 hingga 2030. Syabas kepada Kementerian Perpaduan Negara dalam merangkakan suatu pelan 10 tahun. Jadi jangka masa yang panjang penglihatan mereka, ya. Okey, satu soalan daripada rakan-rakan media kita, nak bertanya kepada anda berdua, ya. Setakat ini apakah sumbangan PPE oleh KRT seluruh negara, dan apakah bentuk bantuan dari kementerian dalam penghasilan PPE oleh KRT? Saya nak tahu macam mana rukun tetangga ni menyambut cabaran ini. Mungkin saya jawab dahulu. Sila. Setakat ini ada sejumlah 115 KRT yang terlibat dalam penyediaan PPE ini, dan bagaimana mereka sediakan PPE itu ialah mereka dibekalkan oleh Kementerian Kesihatan, kerjasama di antara Kementerian Perpaduan dan juga Kementerian Kesihatan. Dari segi material itu, kain sebagainya yang bersesuaian dengan PPE punya spesifikasi, spesifikasi lah, ya. Kita tak boleh bagi benda yang tidak menepati spek. Jangan bagi sebarang je pula, bagi sebarang, ya. Jadi kita sediakan kain peralatan tersebut, dan kalau jawatankuasa rukun tetangga ini menjahit, menyediakan peralatan tersebut. Sekian, itu antaranya lah, ya. Stakatnya lah, orang kata menggambling tenaga. Semua 115 KRT, ya, di luar sana, di seluruh negara. Saya sebagai rakyat Marahin ingin mengucapkan terima kasih kepada 115 KRT di luar sana. Terima kasih banyak-banyak daripada frontliner kepada kami rakyat Marahin sendiri. Sangat menghargai pengorbanan ini. Thank you so much. Jadi ada lagi kempen-kempen ataupun orang kata inisiatif untuk KRT menyumbang kepada negara. Mungkin ada inisiatif yang lain setakat ini? Ada, kita sebenarnya banyak inisiatif untuk KRT bagi sumbangan kepada negara. Nas, kalau waktu bencana, banjir misalnya. Anak tanya pasal banjir dan sebagainya, kan? Mereka akan pergi sebagai barisan hadapan dalam membantu masyarakat ataupun komuniti setempat. Jadi banyak lagi keadaan-keadaan lain yang dilaksanakan oleh KRT sebagai apabila tadi Nas sebut tentang kucing, ya. Sebenarnya bergaduh ni, kucing pun boleh bergaduh, Nas. Jadi ada di kalangan saya teringat satu peristiwa tu, kucing bukan seekor dua tapi banyak kucingnya. Dan KRT ni menjadi mediator bagi menyelesaikan pertelingkahan ataupun isu-isu yang wujud di dalam masyarakat.
Oh, bukan saja kucing. Saya pernah dengar macam mana bila anjing bawa berjalan, kenapa ni tak kutip bila dia buang najis dia. Benda-benda macam tu pun boleh menjadi orang kata ketegangan dalam komuniti. Banyak dia kalau ni Nas disebut juga kadang-kadang bila saya mula masuk ke kementerian ni, dia sebut KRT ni sebagai first response team. First responders. Di tempat tu kan. Maksudnya ada apa-apa je KRT dulu dicari kan, KRT dulu melaporkan apa-apa perkara, tepat sekali, dan tempat dicari. Jadi yang itulah yang kita nak perkasakan lagi biar semua orang tahu, especially pegawai kita golongan muda lah kan, dia tahu sebenarnya apa rukun tetangga. Kita tak nak bila sebut rukun tetangga orang ingat meronda saja seperti dulu kan. Sebenarnya revolusi itu dah berlaku sangat besar dah. Peranan dia dah sangat besar. Tepat sekali, menjadi nadi kepada setiap komuniti dalam melaksanakan kerja-kerja amal dan sebagainya. Dan sekarang ni dalam kita memerangi wabak COVID-19, sekali lagi 115 KRT telah pun diaktifkan untuk menghasilkan PPE. Itu memang suatu inisiatif yang sangat bernas. Jadi insya-Allah kalau kita melangkah ke hadapan dan mungkin kita dapat maklum balas daripada mereka yang baru saja bersama-sama kami di Alam Maya, kalau ada apa-apa lagi projek yang mampu digalas oleh KRT untuk kesejahteraan komuniti, terutamanya keselamatan. Mungkin nak tanya di sini, terutamanya di kawasan-kawasan bandar, awareness lah atau kesedaran tentang keselamatan terutama untuk anak-anak kita. Macam saya cakap dululah, dulu kita biar berkeliaran pukul 7 kau tak balik tak apalah, aku tahulah kau kat rumah mana, nanti aku tanyalah. Tapi sekarang ni cabaran dia semakin luas, terutamanya dari segi privacy, dari segi antunan seksual dan sebagainya. Macam mana KRT boleh membantu dalam hal ini? Boleh Datuk atau saya? Skim rondaan. Sila orang veteran. Okey. Salah satunya yang masih kekal dan menjadi salah satu daripada teras utama kawasan-kawasan rukun tetangga ialah skim rondaan sukarela. Yang di bawah kita dapat input ataupun maklumat bahawa di kawasan-kawasan yang menjalankan skim rondaan sukarela ini, kejadian-kejadian ataupun isu-isu yang berkaitan jenayah itu berkurangan. Apabila pihak yang berhasrat ataupun berhajat untuk melaksanakan jenayah ini mengetahui bahawa di kawasan-kawasan kediaman itu ada skim rondaan sukarela yang dijalankan oleh penduduk melalui kawasan-kawasan rukun tetangga. Selain itu, soal keselamatan ini juga kita memberikan kempen-kempen ataupun taklimat-taklimat, penerangan-penerangan kepada masyarakat bagaimana pencegahan jenayah dan sebagainya, bagaimana pendekatan yang harus digunakan, statistik-statistik yang berkait dengan jenayah. Jadi kita mempunyai kerjasama dengan pihak PDRM, pihak-pihak keselamatan yang lain untuk mencegah ataupun mengawal kejadian jenayah di kawasan kediaman masing-masing. Jadi adakah rangkaian antara rukun tetangga, polis, ambulans, bomba dan sebagainya, adakah itu menjadi antara keutamaan untuk memperkasakan mereka? Tentu sekali, tentu sekali. Dalam konteks pelaksanaan dasar dan sebagainya, kita juga memerlukan sokongan dan kerjasama daripada agensi-agensi yang lain yang terlibat. Jadi kita juga perlukan kerjasama, sumbangan, sokongan bukan saja daripada pihak berkuasa maupun pihak NGO dan juga persatuan-persatuan yang ada di kawasan masing-masing. Bagus. Alhamdulillah. Bagaimana pula dengan setengah-setengah rukun tetangga ya, untuk kepada mereka yang baru saja bersama kita dan kita dengar tentang antara inisiatif untuk memperkasakan komuniti. Jadi kepada anda yang inginkan idea ya untuk promosi aktiviti KRT ni, anda boleh layari Facebook Kementerian Perpaduan Negara dan juga Facebook Jabatan Perpaduan ya. Banyak gambaran aktiviti dan juga listing apa yang dilakukan oleh rukun-rukun tetangga seluruh Malaysia. Pelbagai aktiviti yang boleh dijadikan ilham untuk komuniti anda sendiri. Jadi bukan setakat keselamatan, bukan setakat memupuk rangkaian jadi kita semua selamat dan kita semua tahu bagaimana pula aktiviti-aktiviti riadah. Macam mana pula tu? Ada ke rukun-rukun tetangga yang aktif mengadakan aktiviti riadah untuk komuniti mereka? Nas ya. Sebenarnya aktiviti yang dilaksanakan oleh rukun tetangga ni pelbagai. Kan?
riadah ni kalau sekarang dalam pendekatan yang baru ni kita masukkan di bawah KRT sihat, gerak kerja sihat dan sebagainya. Sebenarnya di bawah aktiviti KRT ni dia merangkumi pelbagai perkara, termasuklah perpaduan, keselamatan. Kita banyak bercakap soal perpaduan, soal keselamatan tadi, tapi dia juga merangkumi hal-hal yang berkaitan yang lain, termasuk soal kesihatan, termasuk soal riadah dan sebagainya, ya. Jadi memang kawasan-kawasan rukun tetangga mereka mempunyai 10-9 bidang aktiviti yang mereka boleh laksanakan. Apa yang penting ialah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Termasuklah riadah ni selalu dianjurkan, selalu dilaksanakan oleh Jawatankuasa Rukun Tetangga. Jawatankuasa Rukun Tetangga ni dia mempunyai biro-biro mereka masing-masing. Ada biro kesihatan, ada biro kebajikan, ada biro kecergasan dan sebagainya. Saya tak sangka ya Rukun Tetangga pecahan tugas mereka begitu teliti ya. Ya, banyak. Dia banyak bidang yang mereka, aktiviti yang mereka laksanakan. Wah, kadang-kadang kalah juga kita yang berada di kawasan bandar. Kita ni setakat kita kumpul sama-sama, engkau buat tu, engkau buat ni, habis cerita. Saya tak sangka ada biru-biru tersendiri dan sebagainya ya. Kalau Nas sebut tadi macam ada Tai Chi kan, ada program-program. Sebenarnya di bawah rukun tetangga tu dia dah ada struktur dia. Ada kelompok-kelompok jiran warga emas. Ada kelompok jiran wanita. So di program-program dia akan disesuaikan. Okey, kalau untuk riadah tadi mungkin kita ada jiran muda. Itu untuk program jiran kelompok-kelompok kan, jiran kelompok komuniti muda. Jiran tunas jiran yang lagi muda lagi, yang kanak-kanak di bawah 12 tahun. Maksudnya lepas, and then bila kita dah buat di bawah pemerkasaan ni, kita susunkan lagi di bawah agenda kerja pula. Kan kita macam tadi riadah macam Tuan Haji sebut tadi, riadah duduk di bawah, kalau kita kata di agenda kerja sihat. Jadi aktiviti tu boleh dipelbagaikan di bawah setiap agenda kerja. Tapi kita tengoklah nanti kan, sebab dalam ni kita belum lancar lagi ni agenda kerja kan. Nanti kita akan tengok apa dalam tu. Kalau cakap pasal setiap rukun tetangga ada biro sendiri, dia jalankan aktiviti sendiri, dan untuk anugerah yang bakal diberikan ni, jadi ada pemantauan mesti ada lah kan. Tapi penanda aras tu macam mana? KPI dia macam mana? Siapa yang tentukan? Boleh cerita sikit? Dari segi pemilihan tu. Pemilihan dan sebagainya. Okey, dari segi pemilihan ini kita mempunyai kriteria-kriteria yang telah kita tetapkan. Kita jemput pencalonan daripada negeri-negeri, dan dalam membuat penilaian itu kita jemput mereka yang terlibat ataupun pakar-pakar, bukan kita kata pakar, tapi panel yang memang sentiasa terlibat dengan program-program komuniti, daripada pensyarah-pensyarah daripada universiti, mereka daripada pelbagai agensi. Jadi mereka kita tidak nilai, bukan di kalangan pegawai kita sendiri yang membuat penilaian, tetapi kita jemput panel daripada luar untuk memberikan penilaian kepada calon-calon yang mengemukakan pencalonan mereka untuk anugerah-anugerah tertentu. Jadi fair and square, sama rata sebenarnya ya. Okey. So macam itulah gayanya. Jadi kepada anda semua yang bertungkus lumus berkhidmat untuk rukun tetangga masing-masing, lakukan dengan ikhlas dan dengan orang kata dengan semangat yang tinggi, kerana orang memantau, dan insya-Allah kalau anda mencapai objektif-objektif anda akan dicalonkan untuk anugerah yang ada berapa kategori yang kita akan pertandingkan di sini? 8 kategori. 8 kategori dan satu juara utama ya. Satu juara utama. Wow, jadi juara utama ni apakah habuan utamanya? Ya, okey, untuk juara utama yang kita namakan sebagai anugerah perdana, jumlah hadiah yang mereka akan dapat kita umumlah ya, bukan umum, maksudnya kita nyatakan hari ini. Boleh nyata. RM50,000. RM50,000. Tetapi RM50,000 tu kita pecahkan kepada soal bukan keseluruhan kepada jawatankuasa itu, tetapi untuk urusan pentadbiran mereka, untuk cawangan-cawangan yang mereka ada seperti jiran muda, jiran wanita dan sebagainya, dan juga untuk infra mereka, untuk peralatan dan sebagainya. Jadi ada pecahan-pecahan yang telah ditentukan oleh
jabatan. Bukan bawa 50,000 dan semua untuk jawatan kuasa. Tidak. Mereka kena agihkan jumlah yang mereka terima. Bagus. Semuanya di bawah pemantauan kementerian juga ya. Datuk sudah memantau, jangan main-main. Jadi bila saya lebih mendengar penjelasan yang bagi Datuk dan juga Tuan Haji, jadi banyak juga lapisan-lapisan dalam rukun negara ni. Jadi rukun tetangga. Rukun tetangga ni. Tersasul pula kita. Jadi kat sini aktiviti KRT ni saya difahamkan untuk Taska dan Tabika juga di bawah naungan mereka ya. Sebenarnya kita tubuhkan tabika-tabika dalam kawasan-kawasan rukun tetangga. Kita melibatkan pemimpin rukun tetangga, iaitu pemimpin komuniti itu untuk sama-sama memberi perhatian kepada aspek pendidikan, khususnya dari segi program dan aktiviti yang dilaksanakan oleh tabika-tabika kita. Prasekolah ya? Prasekolah. Kenapa tumpuan kepada prasekolah, Puan? Datuk. Prasekolah sebab kalau bila kita sebut pasal perpaduan, perpaduan tu dia kena daripada bawah, daripada awal usia lagi kan. Kalau kita tengok memang perlu, maksudnya anak-anak kita perlu diperkenalkan tentang kepelbagaian yang kita ada, supaya mereka faham bila masuk ke peringkat lebih tinggi, bila tengok kawan-kawan daripada yang berlainan agama, kaum kan, kita dah boleh sesuaikan diri sebab di peringkat awal kita dah sediakan asas tersebut. Jadi itu yang kita sebut tabika perpaduan kan. Sebab kita nak semaikan perpaduan tu daripada bawah. Memang perlu disemai. Melentur buluh biarlah dari hubungnya begitu. Jadi kalau anda yang mungkin baru saja tahu pelbagai aktiviti oleh KRT seluruh negara. Jadi apa kata kalau ingin melihat aktiviti KRT, tabika, Taska dan sebagainya, semua berada di Facebook, laman Facebook Jentera Perpaduan. Jentera Perpaduan betul dah? Ya. Okey. Dan Jentera Perpaduan ni dikendalikan oleh Jabatan Japanin ya? Ya, oleh kementerian. Oleh kementerian. Ya. Alhamdulillah. Jadi dengan harapan rakyat di sini, diharap kementerian dan juga pihak jabatan dapat menggambling tenaga bersama-sama demi kesejahteraan KRT dan rakyat seluruh Malaysia. Okey, sebelum kita gulungkan kat sini, dua-dua ada secangkir rasa kopi. Tadi macam dah gulung tadi kan? Kita gulung dan sekarang kita lipat, kita simpan dalam store begitu. Cuma saya nak tambah satu je kalau boleh sebentar ni dah ada kesempatan kan. Kita nak bagi tahu yang di bawah KRT juga kita ada mediator. Tadi Tuan Haji ada sebut mediator community kan, yang mana kalau tadi ada isu macam Tuan Haji kata, kita nampak simple, isu kucing. Tapi kita memerlukan kan, kita ada, maksudnya kita juga di bawah KRT juga, di bawah ni juga kita ada mediator community lah, ada. Kita hantar latihan, kementerian menghantar untuk latihan untuk mendapat sijil mediator. Itu saya tak tahu. Jadi kalau setakat ni kita selalunya kita cari yang paling tua kan. Kita cari yang paling tua, siapa yang paling pandai, tolong selesaikan masalah ni. Jadi jabatan dan juga kementerian menyediakan training atau latihan. Kita bekerjasama dengan universiti, Tuan Haji ya. Ada kursus ya? Ya. Begitu. Jadi mungkin dengan badan akademik ke, dengan NGO ke, macam mana? Dengan universiti. Dengan universiti sendiri. Kita hantar KRT kita hantar, dan pegawai kita sendiri kita hantar untuk mendapat sijil. Jadi ada pentaulihan sijil mediator community dan untuk dipraktikkan di dalam komuniti apabila ada berlaku. Jadi ada piawaian di sini ya. Ada kualiti di sini, bukan setakat orang kata Pak Mat paling tu kat sini, tolong kita sikit. Tak ada macam tu Bagus, alhamdulillah. Okey, kita kata kita nak gulung, kita nak lipat kasih masuk store, tapi ada juga soalan, satu soalan daripada KRT C9 Puchong. Jadi kita jawab di sini ya. Apakah cabaran yang dihadapi dalam memupuk perpaduan kaum di dalam komuniti? Berat tu. Dan mungkin kita boleh huraikan dari segi geografi atau mungkin dari segi ekonomi, macam mana? Silakan. Ya, sebenarnya kalau kita cabaran-cabaran ni, kalau kita tengok dalam bila kita lancarkan perpaduan, bila kita bangunkan kan dasar perpaduan negara dengan bila kita buat sesi libat urus kan, engagement dengan pelbagai pihak, kita sebut cabaran ini sebagai satu defisit sosial kita. Yang mana yang itu berdasarkan defisit sosial itu yang kita bangunkan, kita sediakan teras, kita sediakan perancangan. Macam mana kita nak
macam kita menyelesaikan suatu masalah. Kalau kita tak tahu masalah tersebut. Contoh kalau kita panggil satu defisit, kalau saya ambil defisit agama. Agama ni sebenarnya bukan defisit perbezaan agama tu menyebabkan, tapi tidak ada kurangnya kefahaman tentang agama, kepelbagaian agama menyebabkan ada berlaku satu gap untuk kita lebih berinteraksi. Jadi sebab tu kita kata bila tabika perpaduan kita semai daripada bawah, okey, kita tahu agama, kita menghormati. Jadi bila menghormati dan faham, dan interaksi tu akan jadi. Betul. Kan? Sama betul, juga betul. dengan dari segi defisit ataupun kurang faham tentang budaya kaum-kaum lain dan macam budaya tu. Malaysia ni sebenarnya cantik, secantik-cantiknya. Kalau saya nak gunakan satu contoh lah kan, kalau kita nak pupuk kepada budak-budak kita ni sebenarnya sangat innocent begitu. Saya cakap terang, saya dengan anak saya masa tu dia umur 4 tahun dan komuniti kita tak banyak orang India. Jadi dia macam tak pernah nampak orang India. Jadi kita masuk dalam lift, dia jumpa satu orang India. Dia tengok begitu. Dalam hati kita ni kan, kita ni ibu bapa kan, janganlah cakap apa-apa, tolonglah jangan cakap apa-apa. Tapi budak, jadi dia pusing. Bapak, kenapa orang ni hitam betul? Dia cakap kuat-kuat. Tapi kita untunglah kat Malaysia. Orang India tu gelak. Dia gelak. That's because I'm Indian, dia cakap. Macam, oh Indian. Yeah. Malay, Chinese, Indian. Dan budak kan, dia innocent. Dia tak takut-takut. Dia macam pelik, itu saja. Jadi dalam kita menghadapi perbezaan dengan kaum, dengan agama sebagainya, insya-Allah dengan inisiatif untuk membawa anak-anak muda kita memahami konsep kepelbagaian ni, itu kunci dia. Macam mana tu Haji, betul tak? Betul sekali Nas ya. Yang penting kepada masyarakat ialah supaya kita memahami antara budaya satu sama lain dan juga kita mempunyai sifat toleransi. Kalau kita tidak memahami budaya itu, kita mungkin mempunyai persepsi yang negatif dan sebagainya, tapi bagi mengukuhkan ataupun memastikan keharmonian kaum kita kekal di mana keharmonian itu penting kepada kestabilan ekonomi dan sebagainya, kita perlu mempunyai sikap toleransi di kalangan rakyat. Bagus. Satu lagi soalan daripada penonton-penonton kita ya, apakah rahsia perpaduan buat Tuan Haji dan juga yang berbagi Datuk? Adakah ia toleransi? Adakah ia tolak ansur? Adakah ia sabar? Adakah ia memahami satu sama lain? Macam mana? Apa yang paling penting untuk perpaduan? Bila kita faham keadaan kepelbagaian negara kita, akan timbul toleransi. Kita harus faham dulu. Ya, kita kena faham dulu dan baru kita akan ada tolak ansur dan bertoleransi. Di mana kita perlu bertolak ansur, di mana kita perlu bertoleransi. Maksudnya kita kena faham dulu. Faham keseluruhan. Yang kita perlu memahamkan adalah anak-anak kita, generasi muda. Faham tentang keseluruhan dia macam mana. Dan di situ akan berlaku, bila ada kefahaman, sudah tentu tolak ansur dan toleransi berlaku. Bagus, okey. Faham ya. Untuk Tuan Haji pula? Untuk saya ada dua dokumen penting yang ada dalam negara kita yang perlu kita patuhi. Satu, perlembagaan negara, yang kedua, rukun negara. Jadi kita perlu menghayati kedua-dua ini, memahami perlembagaan, menghayati rukun negara. Jadi daripada situ kita akan wujud toleransi, perpaduan dan sebagainya. Untuk saya mungkin ada satu faktor lagi sebelum kita betul-betul gulung dan simpan semuanya. Satu lagi adalah mungkin pendapat daripada anda berdua ya. Menghormati. Tanpa hormat, apakah toleransi? Tanpa hormat, apakah kefahaman? Ya, jadi di sini saya nak sarankan kepada ahli-ahli KRT dan juga rakyat Malaysia di suasana yang sedang menonton, kita tinggikan rasa menghormati antara satu lain. Tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira berapa banyak duit dalam poket kita. Respect atau menghormati adalah untuk semua orang, setiap lapisan masyarakat. Baiklah, kita ada request untuk kedua tetamu kita nak buka mask. Okey, nasib baik kita ada social distancing kat sini. Alhamdulillah. Nak ambil gambar sikit, boleh tak? Boleh tak Datuk? Boleh. Handsome orang ni sebenarnya, Tuan Haji. Allahu Akbar. Okey, saya pun buka lah sekejap.
Allahu Akbar. Jadi diharap lega sikit kita. Tak sangka cocek dah 50 minit kita tutup kat sini. Jadi kepada anda yang bersama-sama kita sepanjang wawancara ini, terima kasih banyak-banyak. Dalam masa 10 minit lagi kita bakal melancarkan pelan pemerkasaan kepimpinan komuniti Rukun Tetangga 2021 hingga 2030. Dan tidak dilupakan, inilah dia hari keramat untuk anda yang telah bertungkus lumpus menabur bakti Anugerah Perdana Rukun Tetangga 2021 dengan habuan utama yang seperti diceritakan oleh Tuan Haji, RM50,000. Alhamdulillah. Okey, dah dapat gambar? Okey, semua bagus. Alright, pakai semula. SOP tetap dijaga. Dan sekali lagi majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Indra Nuridah binti Abdul Rahim, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, serta Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Halim bin Hassan, berkhidmat 28 tahun sudah, Ketua Pengarah Jabatan Perpatuan Negara dan Integrasi Nasional. Terus berkhidmat untuk negara. Daripada rakyat marhaen yang biasa, saya menyusun 10 jari. Terima kasih banyak-banyak di atas bakti saudari dan saudara. Baiklah para hadirin sekalian, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Dalam beberapa minit saja lagi kita akan melangsungkan pelancaran kita bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan bersama-sama kita. Jadi cepat kita berehat seketika. Ambillah secangkir kopi. Ready, steady, let's go. Tepat pukul 10 pagi. Assalamualaikum daripada saya Nazruddin Rahman, pengacara anda. Kita bersama-sama selepas ini.